Nasyid Express, 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 Nasyid Express. Assalamualaikum, kita bersama live Nasyid Express Road to Anam Anugerah Nasyid Malaysia 2020. Oh, hari ini semangat kita menjadi rock pula. OCK, ramai orang cari kebenaran. Teringat Al-Farabi ini, saya teringat pula ramai orang cari kesenangan. Baik, kita bersama dengan tetamu kita di studio kita, Abang Nazri daripada Al-Farabi Band, Encik Razin, Saudara Razin, pengerusi Jadualkuasa Penganjur, dan Saudara Khalil daripada Kuala Mastika. Dan kita ada panggilan nanti bersama dengan Saudara Pito. Baik, kita mulakan dahulu dengan kita tengok abang ni mencari kebenaran, mencari kebenaran Abang Rock, Abang Al-Farabi Band. Jadi boleh saya mulakan dulu dengan Abang Nazri. Jadi Abang Nazri nampak senang walaupun Al-Farabi membawa rock, nasyid rock bersungguh kan. Jadi nak tanya sikit perkembangan terkini Al-Farabi Band. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nasyid Express ni. Dia Express ni sebenarnya semua kena pantas kan. So Al-Farabi Band, kami sebenarnya dalam tempoh PKP kami banyak menguruskan footage lama kami yang kami pernah buat dulu untuk lagu, untuk muzik video semua. So dalam time PKP ni memang kami banyak berkabung di studio untuk edit dan menghasilkan video-video itulah, untuk buat secara komprehensif lah. Maknanya benda yang sudah di-shoot tu kita akan keluarkan balik, kita kaji balik, study balik yang mana kita nak sequencekan balik kan. So benda tu dah selesai. So selebihnya banyak studio work kan buat masa ni. Even kita pun tak boleh nak terlalu agresif sangat sekarang kan dengan event kan. Maknanya ni waktu yang sesuai sekali, hikmahnya apa yang terjadi sekarang ni kita banyak berada di studio produksi. Yes. Jadi keluarlah yang express dan tidak express lah. Okey, Saudara Khalil Mastika. Itu dia. Lama tak jumpa. Mengaji lah apa macam-macam saya tengok YouTube kan. Jadi boleh cerita sikit perkembangan Mastika? Alhamdulillah kami masih berempat. Masih berempat lagi. Jadi setelah sekarang ni kita sebenarnya kami berempat ada career masing-masing. Macam saya dengan Saiful bertugas di sektor awam. Jadi kami dah sibuk dengan 9 to 5 lah kita kata. 9 to 5 kan office hour. Jadi bila office hour ni waktu weekdays ni dia lebih kepada berada di pejabat kan. Ya, cuma dalam tempoh PKP ni macam yang Bayi kata, kita lebih banyak work from home. Lepas tu bila dah tamat ni kita rutin bertugas ke pejabat seperti biasa. Dan Razin dengan Khairul masih lagi dengan nasyid.com mereka, dengan kerjaya mereka masing-masing. Dan tapi kita masih lagi berhubung lah seperti biasa kan. Sebab kita maklum dalam keadaan sekarang ni dia amat sukar untuk kita dapat, kita kata senang dapat job lah, persembahan lah. Tapi insya-Allah kita akan sedang usahakan sesuatu mungkin untuk para peminat-peminat Mustika. InsyaAllah. Tenang sekali mendengar. Ya, betul Seperti mendengar lembaran-lembaran daripada surah-surah. Baik, Saudara Razin selaku Mr. Presiden atau Presiden dan juga pengerusi Jadualkuasa Penganjur Anugerah Nasyid Malaysia. Ini merupakan satu pengalaman yang mungkin berharga yang dapat dikongsi bersama dengan seluruh rakan-rakan. Dia punya taiko lah. Jadi kita pula terima kasih kepada Razin. Jadi boleh share sikit macam mana, boleh cerita sikit. Okey, sebenarnya alhamdulillah saya mengucapkan ribuan syukur kepada Allah Taala kerana usaha kita bersama para penggiat nasyid di Malaysia ini akhirnya kita berjaya dengan sokongan daripada Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, dan juga Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Agama, memberi sokongan yang cukup padu dalam penganjuran Anugerah Nasyid Malaysia 2020 yang dianjurkan buat kali pertama ni. So ia satu sejarah yang cukup besar bagi saya, para peminat dan juga penggiat nasyid kita. Kali pertama kita ingat
dua kementerian bergabung untuk menyokong dan bekerjasama dalam menjayakan anugerah nasyid sebegini yang dianjurkan oleh Munsyid Malaysia. Dan ini satu yang saya rasa cukup terharu, dan kita sebagai penggiat nasyid harus mengambil peluang ini untuk membuktikan bahawa potensi yang ada kepada industri nasyid Malaysia supaya dapat dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi, dan sasaran kita bukan sahaja untuk Malaysia tetapi juga berada di pentas global bagaimana sepatutnya. Ya, kita tahu ramai dah hati-hati nasyid kita yang dah pergi merentas benua. Raihan ada, Intim dan sebagainya, Hijaz, Big Four dulu dah pergilah. Tapi kita nak, kalau boleh selepas ini ramai lagi. Sebab kita tak orang di luar sana, di negara luar, di peringkat pentas global, mereka memandang Malaysia sebagai kiblat nasyid. Maksudnya kita dianggap sebagai the home of contemporary nasyid. Jadi dengan sokongan yang padu dan sangat committed daripada kerajaan, saya kira inilah peluangnya untuk kita bekerja dengan lebih keras dan membuktikan bahawa nasyid ini bukan sekadar hiburan yang biasa, tetapi ia memberi impact bukan daripada orang selalu sebut hiburan mendidik jiwa saja, tetapi nasyid juga boleh mendatangkan impact ekonomi, impact sosial kepada negara seluruhnya. Itu sasaran besar. Oh, kata-kata memang seorang presiden. Ya. Baik, jadi kita di talian kita ni ada bersama dengan saudara Pito Inhat ni, nampaknya duduk di depan dalam kapal terbang mana tu saya tengok tu kan, Pito di Perak Air ke apa-apa tu Pito. Jadi Pito, jadi harap Pito punya pandangan tentang anugerah nasyid ni, Munsyid Bangkit ni, bagaimana rakan-rakan nasyid, mungkin nasyid indie, nasyid industri di Perak, mungkin di seluruh tanah air, Pito yang dah lama berjuang dalam nasyid ni. Silakan Pito. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada Nasyid Express, pada tamu panel-panel lagi ni, kepada moderator, kepada semua penonton kerana sudi menjemput saya yang kerdil. In term of soalan daripada kita kemarin ini, movement pendakwah jalanan, nasyid underground, nasyid ini, sebenarnya saya bukanlah orang yang layak untuk bagi pesan penuhnya. Banyak lagi lah. Cuma in term of nasyid jalanan di Perak, semua orang terjejas dalam musim pandemik ni. Jadi apa yang ada kita gunakan ruang-ruang digital yang ada lah. Seperti kita buat live. Itulah. Bagi kami sendiri, Kumpulan Inhat, kami pun baru launching satu lagu pada bulan 9 hari itu dalam musim pandemik ni juga. Interaction pun sama macam yang Abang Khalil beritahu tadi. Kita pun tak dapat nak perform as a real kan. So kita gunakan platform digital mana yang ada je lah. Kami still contact juga, dan terima kasihlah sudi jemput saya untuk memberikan sekelumit sambutan. Okey, harapan Pito terhadap anugerah nasyid, boleh harapan Pito terhadap anugerah nasyid Malaysia ni melonjakkan sesuatu ke ataupun mencetuskan sesuatu? Ya, harapan saya pada anugerah nasyid ni, ia dapat membuka 1000 lembaran lagi lah ke depan. Dia akan jadi satu paradigm bagi pegiat-pegiat nasyid yang lama dan yang baru, supaya nasyid ni dia boleh jadi satu subculture yang baru lah kat kita punya negara. Sebenarnya nasyid ni boleh bagi impact macam mana yang Brother Razin beritahu tadi. Impact dia dah banyak dah sebenarnya. Kalau kita tengok, sebenarnya perlukan ruang, dan anugerah ni bagus lah sebenarnya. Kalau dia dapat terobos international punya level, lagi cantik. Okey, terima kasih Pito. Teruskan memandu dalam keadaan berhati-hati dan sambil bernasyid. Okey, baik. Abang Ayi, harapan lah. Ni orang kata dalam nasyid ni ada satu fashion, dua fashion. Tapi orang Ayi dengan Alfa Ruben ni macam fashion. Jadi mungkin boleh memberi semangat pada yang lain penggiat nasyid di luar sana untuk mempelbagaikan genre. Okey, macam kami Alfa Ruben Band, kami ada beberapa kata falsafah yang kami gunakan lah dalam kami punya karya. Di antara falsafah yang terkini iaitu from brand to trend. So maknanya kita kena fokus betul-betul brand kita, dan kita kena pastikan ia menjadi satu trend pada satu masa nanti. So anugerah nasyid Malaysia ni juga pada saya, kalau betul-betul kita fokus dari sudut kebulatan, dia mesti jadi satu role model. Sebab kita orang Islam sepatutnya menjadi pencorak, bukan yang dicorak.
Okay, tapi kita kena berstrategi dalam apa yang kita buat. So kita kena faham, kita kena ada strategi dalam strategi kita bertindak. So saya yakin pada pejuang-pejuang ANAM ni mesti dia ada strategi, dan saya harap dia akan menghasilkan sesuatu impact yang besar dan jauh sehingga generasi akan datang, insyaAllah. Ya, tu mesej di kopiah tu kan. 3 tu besar impak di gym kan. Jadi Khalil sendiri sebagai Mustika, jadi mungkin tadi 9 to 5 sekarang mungkin 5 to 9 ke, akan lebih harapan lepas ni ke? Saya sebenarnya bila dapat makluman mengenai ANAM ni, Anugerah Nasyid Malaysia 2020 ni, sebenarnya dia satu kebanggaan lah untuk penggiat nasyid macam kami. Jadi bila kita tengok perkembangan dan usaha gigih di belakang tabir seperti mana Razin dan kru-kru yang lain untuk mengetengahkan juga sedaya upaya di peringkat atasan, dari mula gerak kerja sehinggalah sekarang, dan akhirnya terlaksana dan dapat merealisasikan bukan saja pada saya, tapi saya percaya pada seluruh penggiat nasyid dan juga peminat-peminat nasyid sendiri. Sebab di luar sana kita dapat lihat sebenarnya ramai orang yang amat gemar kepada genre nasyid. Jadi apabila adanya satu laluan yang dibuka sangat luas pada kali ini, dan ini merupakan satu peluang yang sangat besar, dan kita seboleh-bolehnya biar benda ni berjalan pada langkah yang pertama ini dan seterusnya pada masa akan datang. Ini sebenarnya satu harapan yang sangat besar lah. Biarlah benda ni kita nampak macam mana event besar yang ada di media kan. Biar benda ini pun dia boleh dijadikan sebagai satu annual event sebenarnya. Supaya dia akan terus dan terus lagi. Kita doakan sama-sama, insya-Allah. Baik, Saudara Razin sebagai Mr. Presiden dan satu penganjur, harapan tentunya saya mengharapkan sokongan daripada semua pihak, baik penggiat industri nasyid terutamanya peminat-peminat nasyid, badan-badan korporat, agensi kerajaan, orang perseorangan, pemimpin-pemimpin masyarakat, memberi satu ruang dan peluang kepada kami aktivis nasyid untuk mengusahakan sesuatu dan memanfaatkan potensi yang ada pada industri nasyid ini supaya dapat dicungkil dan dizahirkan, supaya memberi impak yang lebih besar kepada negara kita. Dan seterusnya saya juga yang paling penting lah, saya nak minta yang paling simple, peminat-peminat nasyid di luar sana untuk jangan lupa menonton Anugerah Nasyid Malaysia yang akan disiarkan secara langsung di TV1 RTM pada 27 Disember 2020 pukul 9 malam. Itu yang paling penting, dan tolong sebarkan cerita tentang penganjuran Anugerah Nasyid Malaysia ini, sharekan di media sosial, sharekan di mana-mana platform yang anda boleh, ceritakan secara lisan kepada rakan-rakan anda supaya mereka semua yang mengetahui tentang event ini, acara ini yang bersejarah ini dapat mengambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Share, like, share. Okey. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita ini road ni belum betul-betul ini cuba ni betul-betul. Baik. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita akan bertemu dan semua diharap memberi sokongan Anugerah Nasyid Malaysia #ANAM 2020. Dan juga bersama-samalah kita menyokong industri nasyid tanah air. Menyingkap tirai hati, mengintai keampunan di halaman subur rahmat-Mu Tuhan. Tiap jejak nan bertapa debu kejahilan akan ku jurus dengan madu keimanan. Tak
Destinasi cinta yang ku cari sebenarnya terlalu hampir, hanya kabur kerana dosa di dalam hati. Telah ku reda daerah cinta yang lahir dari wadah yang alba, tiada kena ku temui, hanya kecewa. Ku gelintar segenap maya, dambakan sebutir hakikat untukku semai menjadi sepohon marifat, agar dapat ku berteduh di rendang kasih-Mu. Rendang kasih-Mu. Namun ranjaunya tidak akan sunyi selagi denyut nadi belum berhenti. Rencana syaitan kan cuba menodai segumpal darah bernama hati, segumpal darah